Orang kurang ajar ni kena ajar macam tu, tuan-tuan. Ada orang protes, apa ni tuan-tuan, Allah tidak adil dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kata macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan neraka Jahannam ni kepada siapa? Untuk orang yang beriman. Orang yang beriman tapi dia engkar perintah Allah, namanya kafara. Disebut walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah iman, beriman, dia Islam tapi dia kurang imannya, sembahyang tapi kurang, puasa kadang-kadang tak puasa. Contoh kena ingat, kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun hidup kita, 40 tahun hampir 50 tahun ialah tidur ya. Tidur aja hampir 50 tahun. 10 tahun pergi ke tandas bersama isteri dan keluarga ni 5 tahun. 5 tahun aja ibadat kepada Allah. Tuan-tuan bayang 5 tahun ni lah nak masuk syurga sembahyang. Kita tuan-tuan cuba renung. Tu pun orang terasa aku ni jamin syurga Allah. Sebab tu kita buat Isra' Mi'raj ni nak tengok bagaimana sembahyang Nabi, nak ambil balik pengajaran. Sebab tu tuan-tuan bila kata neraka Jahannam ni, tuan-tuan nak masuk wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan nak masuk, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk api neraka ni bukan ditarik elok-elok, ulqu, dilempar. Pegang dilempar. Ketika nak dilempar tu, sami'u laha, kita mendengar dalam neraka tu jeritan manusia. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah, kami tak tahan dah ya Allah. Sedangkan kita nak masuk. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka akan jawab, qalu bala qad ja'ana nazirun fakazabna. Ada orang tu bagi peringatan, nama Ustaz Abdullah Khairi, daripada Pulau Pinang ke Pulau Ketam. Saya tu Ustaz Abdullah Khairi, kalau dia ceramah tak apa, mula-mula dia slow. Sampai dekat 45 minit, saya suara dia bunyi macam ni. Begitu. Tuan-tuan nak tidur pun tak boleh, tuan-tuan. Kalau dia baca khutbah setengah jam aja. Siapa pun tak boleh tidur. Siapa tidur, saya tengok siapa tidur. Jangan tidur. Baru betul. Ini baca khutbah, alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Aku elon jalan bakat lena. Tuan-tuan bagilah. Masjid ni rasa baru buat. Betul tak? Nanti panggil saya baca khutbah. Tuan-tuan tengok, kubu gajah kan, kubang gajah kan, tengok. Masa tu baru tahu tuan-tuan siapa gajah, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi ihtamarat ainahu, merah mata. Dia pegang belah kanan pedang, belah kiri tungkat. Saya belah kiri tungkat, tapi suara saya kuat, tuan-tuan. Nabi merah mata, saya tak merah mata, tapi saya kuatkan suara. Bila kuat suara, ada orang tak boleh tidur, tuan-tuan. Bila tak boleh tidur, alhamdulillah. Tapi kalau tidur juga, memang tidur terus lah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih ni fakazabna, penipu. Yang orang kata penipu, tuan-tuan. Saya pernah, tuan-tuan, baca khutbah. Saya sebut, tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah kena taat perintah Allah. Apa yang terkandung dalam Quran kita kena ikut. Apa yang Allah suruh kita kena ikut, jangan lawan. Kita hamba Allah, kita kena laksanalah hukum Allah. Saya sebut macam tu. Ada seorang hamba Allah, umurnya dah tua, tuan-tuan, tapi tak sedar diri. Dalam khutbah dia tegur, dia angkat tangan, Ustaz duk cakap tentang hukum Allah ni, kapal sing lawan hukum Allah. Ustaz nak jawab apa? Dalam khutbah dia tegur saya. Dia dah lara, tuan-tuan. Saya jawab balik, abang dengar betul-betul. Tak nak bagi pakcik, nanti dia kecil hati. Kita hormatlah. Abang dengar betul-betul. Orang bukan Islam protes tentang hukum Allah, itu biasa. Contoh saya kata, ada seorang postman. Postman tugasnya menghantar akan surat. Dia hantar kepada satu rumah Cina. Di depan rumah Cina itu ada seekor anjing, itu menyalak. Bila menyalak, postman tadi lari. Anjing tadi mengejar postman tersebut, lalu menggigit postman tersebut. Itu perkara biasa. Betul atau tidak? Dia orang tak boleh jawab. Aku jawab balik, betul. Dalam khutbah, ini perkara pelik. Ada seorang postman tugasnya menghantar surat sampai satu rumah Cina.
tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing tengok postman, anjing menyala. Bila anjing menyala, postman tadi juga menyala. Bila menyala, anjing terkejut, anjing lari. Postman kejar akan anjing tersebut. Postman gigit akan anjing tersebut. Pelik tak? Dia orang tak boleh jawab. Pelik tak? Betul tak? Orang yang bukan Islam, memang mereka menyalak tentang hukum Allah. Biasa. Sebab mereka tak faham Islam. Ni kita yang nama Muhammad, nama Abdullah, nama Razak, yang menyalak hukum Allah ni apa cerita? Yang menyalak ni, yang tak suka dengan hukum Allah, apa cerita? Dia duduk dengar tu, muka macam Jebon. Tuan-tuan, tunduk kepala, bengang kat saya tuan-tuan. Lepas tu dalam hati saya, lepas khutbah ni apa nak berlaku, baru ni tayar dah kena tikam. Saya pun duk fikir, Allahu Akbar, nanti tayar hilang pula. Rupa-rupanya hidayah milik Allah tuan-tuan. Kita cerita, Alhamdulillah ada orang boleh terima. Alhamdulillah pakcik tu dah boleh terima. Dia kata betul Ustaz, orang bukan Islam betul lah kalau tak nak Islam. Kalau nak Islam pelik Kalau tak nak Islam biasa. Ni orang Islam yang tak nak ni pelik. Dia kata betul juga. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih, ni Allah sediakan neraka. Dia kata apa? Fakadzabna, penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka jawab dalam api neraka ni, mereka yang hidup dunia, ma nazzalallahu, kami tak pergi, Allah tak turun apa kat kami pun. Kami tak pergi masjid, kami boleh pakai BMW 5 Series. Mereka yang pergi masjid naik Toyota KE20. Kadang-kadang kereta pun tak ada, naik motosikal lah. Kami tak pergi masjid, tengok rumah kami banglo. Kereta kami besar, bini 4. Ni pergi masjid, nak nikah seorang lagi pun takut. Macam aku takut tuan-tuan, aku turun tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni, ma nazzalallahu min syai'. Allah tak turun apa kat kami tu. Ini yang berlaku tuan-tuan. Maka diambil sebesar bara api ini. Kata Jibril, wahai Muhammad, paling mudah daripada api neraka Jahannam. Lalu diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Bila diletak, ini paling mudah, nascaya menggelaplah otaknya. Abang nak masuk ke? Kalau tak nak masuk, tu boleh. Sebab kita mula lewat pukul 12.30. Betul ke tu jam tu? 9.30. Oh betul, aku pun penin jam tu. 9 tuan. Nabi kepada Khadijah 7 orang anak. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Nurhaliza. Korang ajar dia. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza yang duk menyanyi tu, yang ding 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 ding. Aku pun dengar juga. Siti apa adik? Tu dia rumah adik. Anak Nabi. Adik Siti apa? Dia tengok pakai serban saja. Tu. Adik bagai tu. Siti apa? Muka dia Allah. Allah tengok. Apa gelap? Ini cerita betul tak? Dia orang nak potong mampu kita. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Sebab tu saya nak bagi sebih terbaik. Kalau sebih terbaik, suami tak akan lari. Begitulah Khadijah. Dia tak kahwin tuan-tuan ketika Khadijah masih hidup. Bila Khadijah mati, barulah dia kahwin tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih, bila Khadijah ni naik Jabal Nur tuan-tuan, dia bagi makan dekat Nabi sehari 2 kali. Dan ketika mana Nabi terima, Iqra, bacalah. Ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Nabi turun tuan-tuan. Khadijah tenangkan dia dalam keadaan menggigil ni. Wahai suamiku Muhammad, marilah tidur. Zammiluni, selimutkan aku. Ni Khadijah selimut. Kalau kita balik macam mana? Balik, abang ni kena hantu apa ni? Tapi Khadijah tak kata, bang tidur bang, saya selimut. Aku jumpa satu lembaga yang ada 600 sayap. Siapa dia? Dia kata, jangan susah hati bang, esok kita jumpa Waraqah bin Naufal, bapa saudaraku. Dia seorang Yahudi, memegang ajaran Yahudi yang sebenar, Nabi Musa. Dia tahu siapa lembaga ini. Kalau kita macam mana? Bang, esok kita kena pergi jumpa Tok Homoh Malaysia, pegang buah nyo tu. Lepas tu naik
Naik Zam-Zam ala Jazam. Apa tuan-tuan, kita pun heran lah. Ni tengok, Khadijah kata, bagi jumpa Waraqah bin Naufal dalam menggigil ni. Waraqah kata, inilah lembaga yang datang kepada Nabi Musa dan Isa. Inilah Jibril alaihi salam. Sesungguhnya suami kamu akan diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Orang yang pertama masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid. Kita, isteri kita macam mana? Kita cakap baik, benda yang baik, bangkang selalu. Khadijah tuan-tuan, Allah, apa Nabi kata, dia yang pertama. Kita, isteri kita macam mana? Kita cerita, ni ustaz kata, abang baru dengar ceramah, abang baru 2 minggu baik. Nak ikut abang macam mana? Terus tuan-tuan, kakak-kakak, jadilah seperti mana Khadijah. Tak boleh semua, separuh pun jadilah. Separuh pun jadilah, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab itu, nak sebut Khadijah ni banyak kelebihannya. Bila Khadijah mati, Nabi bersedih tuan-tuan. Tak ada siapa nak tolong Nabi. Tak ada siapa nak nasihat. Tak ada siapa nak peluk Nabi. Nak bagi motivasi. Ketika itulah Allah angkat akan Nabi SAW naik ke langit. Itulah yang dinamakan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Apa maksud Isra'? Isra' maksud dia berjalan malam. Sebab tu digelar Bani Israel. Kerana mereka dikejar oleh Fir'aun pada waktu malam. Maka digelar Bani Israel. Arjun tu, Mi'raj adalah tangga. Tangga ni maksud dia, saya pergi di Baitul Maqdis tuan-tuan. Ada satu batu yang besar, sebesar ni. Masjid itu sebesar ini disebut Dome of the Rock. Kubah dia pun lebih kurang macam ni, tapi besar lagi. Di dalam itu ada satu batu. Di bawah itu mereka buat satu mihrab, iaitu mihrab Salahuddin Al-Ayyubi. Batu tu tergantung tuan-tuan, paling tinggi sekali di West Bank, di tebing barat. Paling tinggi tempat tu. Batu tu tergantung, di bawah itu dibuat masjid dan dibuat macam tiang. Ahli sains mengkaji batu dan umur tiang tu tak sama. Batu ni tak tahu bila usianya, tapi tiang itu 1400 tahun usianya. Mereka buat kajian. Saya masuk sembahyang di bawah batu tersebut. Ada satu mihrab, mihrab Salahuddin Al-Ayyubi mayang di situ. Tuan-tuan tahu, masuk daripada tebing barat melalui terowong. Masuk pertama sekali nampak ialah Dome of the Rock, batu tersebut. Baitul Maqdis tu nampak. Bila nampak, Yahudi sekarang nak runtuhkan Masjid Aqsa. Mereka nak runtuhkan tuan-tuan. Sebab itulah, kalau tuan-tuan pergi Baitul Maqdis, tuan-tuan tengok di belakang Dome of the Rock batu tu, dia ada satu mihrab. Mihrab yang Nabi sembahyang bersama para roh, para nabi-nabi. Dia buat mihrab. Dan di belakang mihrab tu ada satu tempat Nabi SAW mengikat akan borak, binatang tunggangan yang Nabi naik daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi naik tuan-tuan, ni ringkas cerita. Ketika mana Nabi naik borak, Nabi masa tu duduk di rumah Ummu Hani. Ini paling mutawatir. Ketika dikejutkan oleh Jibril, Nabi dibelah akan dadanya. Ni belah. Tuan-tuan tahu, melalui teknologi sekarang, kalaulah dioperate dada ni, paling mudah nak bagi cepat sembuh, jangan jahit. Sekarang mereka guna stapler. Tak. Senang untuk lekat. Dan lekat elok. Tuan-tuan tahu atau tidak, Nabi diberah oleh Jibril, Nabi cantum, Jibril cantum balik, lekat. Sekarang teknologi baru tuan-tuan, mereka pakai stapler. Tak jahit lah. Kalau jahit nampak kuduh. Sekarang stapler, kemudian lekat aja. Oh, cantik tuan-tuan. Sekarang ni kalau lekat, jantung kita tu tak nampak macam kena operate. Memang. Dan Nabi tuan-tuan diberikan pertama apa? Ilmu. Tuan-tuan kena ingat. Apa yang Nabi sebut pasti berlaku. Contohnya, akan lahir seorang lelaki sama dengan nama aku, Muhammad bin Abdullah. Dia keturunan Ahlul Bait. Dan dia diangkat pada satu malam menjadi Imamul Mahdi. Tuan-tuan kena ingat, Imam Mahdi pasti akan wujud. Bila? Sampai masa dia. Dan ingat, dia angkat satu malam. Macam Nabi juga. Dibelah dada, diberikan ilmu. Dicuci hati. Setengah kata hati itulah jantung kita. Tempat pam segala darah. Jantung ni. Tum. Sebab tu jantung kita tuan-tuan, dia sebesar genggaman tangan. Dia akan condong macam ni. Belah ni dia tebal. Sebab apa? Guna untuk pam seluruh badan. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita sedut tuan-tuan, paru-paru kita ni ada alveolus.
Alveolus ni akan serap, tuan-tuan, oksigen, kemudian melalui darah dia akan bercantum dengan hemoglobin, jadi oksihemoglobin masuk ke dalam jantung. Jantung ni akan pam ni, pum. Pum. Tuan-tuan tahu tak jantung kita pam untuk orang normal berapa? 70 kali. Tum, tum. Jantung ini makhluk Allah. Setiap kali dia pam, dia berzikir kepada Allah. Dia bukan tetap. Dia bertambah. Ketika mana bertambah? Ketika kita dengar ceramah, sedap. Ketika kita sembahyang, sedap. Allahu Akbar, sedap sembahyang. Ketika kita buat ibadat puasa, sedap. Tak rasa pun lapar. Ketika kita, tuan-tuan, buat ibadat yang lain, kita bagi sedekah, kita kahwin, kita rasa nikmat, tuan-tuan. Itu namanya iman kita bertambah. Ketika mana kurang? Ketika dengar ceramah tak sedap. Puasa tak hidup, nak balik dah. Allah, bila nak habis, baru 9.40. Ada macam mana? Semayang tak sedap. Puasa, ya Allah, gastrik selalu. Puasa ya gastrik lah. Ramadan ya gastrik lah. Ramadan ya gastrik lah. Gastrik ya Ramadan lah. Tak sedap. Itu nama wayanqus, dia berkurang. Macam mana nak bagi tambah? Kita kena ada ilmu macam Nabi diberikan ilmu, diberikan iman, kemudian diberikan ihsan. Apa maksud ihsan? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu ni tak tengok Allah, Allah tengok kamu. Tu tuan-tuan yang ada ni, kita nak ada ihsan ni bukan senang. Duduk kat mana pun Allah tengok kita. Saya pernah tuan-tuan duduk di Jepun. Masa tu satu hotel ni. Tuan-tuan tahulah di Jepun paling bersih di dunia. Allahu Akbar. Kalau kita masuk dalam tandas, kita masuk tandas, dia orang tak ada pipe, tuan-tuan, nak basuh. Tapi tuan-tuan jangan susah hati, tuan-tuan duduk, tekan, nanti dia akan keluar. Dia tembak. Saya tak tahu. Saya tekan-tekan, dia tembak muka saya. Rupanya kita duduk, kita tekan, nanti dia keluar. Dia basuh sendiri. Dia tak ada tempat pipe tu. Saya tak tahu, tuan-tuan. Rupa-rupanya hebat Jepun ni paling bersih. Pernah saya ambil wuduk, tuan-tuan, bersepah air. Orang masuk kemudian bukan Islam, dia ambil tisu dia lap. Sedangkan dia bukan cleaner. Mereka cukup bersih. Kalau naik eskalator, orang Jepun dia akan duduk sebelah kiri. Sebab apa? Dia akan bagi siapa nak potong, sila. Tengok yang kata sikap Islam tu. Tapi mereka tak Islam. Bila naik eskalator, semua belah kiri. Siapa nak potong, potong. Kita kalau naik eskalator macam mana? Yang kata Islam tu, duduk tengah-tengah. Jangan potong, ini aku punya. Beza kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Jepun, semua belah kiri. Bila masuk, saya naik LRT dia orang. Dia orang akan duduk tepi, tuan-tuan. Dia orang akan benar keluar dulu. Mereka akan masuk. Kita macam mana? Duduk tengah-tengah, nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Apa punya manusia tak tahu, tuan-tuan. Saya pernah, adik saya bawa anak umur 7 bulan masuk LRT dia orang, masuk semua yang duduk bangun, suruh duduk. Duduk. Adik saya tak apa, duduk, suruh duduk. Yang tua yang muda semua bangun. Cuba tuan-tuan masuk LRT kita, bawa budak, semua bakat tidur. Siapa pun tak bangun, tuan-tuan. Mana akhlak Islam? Saya nak cerita, tuan-tuan, saya duduk di hotel. Hotel saya di atas. Saya duduk di atas, di bawah tempat pelacur. Dalam hati saya, mana siapa tahu aku duduk di Jepun, aku langgan pelacur, nanti aku bertaubat. Saya dalam otak, tiba-tiba dia datang. Kamu langgan pelacur, esok kamu nak doa pagi subuh, kamu nak doa macam mana wahai Abdullah Khairi? Ya Allah, tu namanya iman bang. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun kamu ni tak rasa Allah ada, tapi Allah duk tengok kamu. Ni nak datang semangat ni bukan senang ni. Wahai anak muda, kita duduk seorang-seorang kadang buat maksiat, kita ingat Allah tak ada, Allah duk tengok kita. Kadang-kadang main bola pakai seluar pendek, tak apa. Orang tanya kenapa? Ustaz, semayang tak tinggal ustaz, seluar pendek tak apa ustaz. Ada yang perempuan jumpa saya, kakak kenapa tak pakai tudung? Ustaz, saya tak pakai tudung, saya semayang tak tinggal ustaz. Ada yang pakai tudung semayang pun tidak. Dia kata kita macam tu. Tak pakai tudung, tak semayang. Kita tak pakai tudung semayang. Pernah saya mengajar, tuan-tuan, cerita tuan-tuan, dalam YouTube ada seorang makcik duduk di depan, umur 82, 83 itulah. Bila saya mengajar, habis mengajar angkat tangan. Ustaz,
Tanya soalan boleh tak? Tanya selalu. Tapi tak faham tuan-tuan. Bila habis ya tanyalah. Bila habis ya tanya soalan. Bila tanya soalan, saya pun habislah tuan-tuan. Satu hari dia tak datang. Saya tanya makcik ni pergi mana? Dia tak datang. Ustaz, dia dapat cucu baru ustaz. Suami dia dah mati dah. Oh, dapat cucu baru. Saya balik akan lalu depan rumah dia. Tengok-tengok tuan-tuan, dia mengaji tapi tak faham. Tengok-tengok dia basuh kain lampin cucu dia dalam tali air. Dekat Kedah basuh. Dengan rambut macam Kak Ros tu. Allah Akbar, Kak Ros dah keluar. Dengan pakai baju tu berkembang tu. Basuh dalam tali air. Saya tengok-tengok. Makcik ni mengaji tapi tak faham. Lalu tanya soalan. Saya berhenti kereta. Makcik! Dia tengok-tengok saya. Ustaz! Makcik aurat makcik. Dia umur 82. Dia kata apa? Aurat apa ustaz? Siapa pun tak nak dah. Dia kata. Sebab 82. Saya pun berhenti kereta. Saya turun kereta. Tak nak! Saya nak! Dia pegang beset lari belah balik. Makcik, hukum Allah dia bukan kira muda tua. Hukum Allah tetap hukum Allah. Sebab Isra Mi'raj ni nak tengok balik bagaimana sembahyang kita seperti mana Nabi terima di langit. Nabi terima direct di langit tuan-tuan. Syariat yang lain terima di bumi. Contohnya kita sekarang berada dalam Syaban. 15 ataupun nisfu Syaban nanti disebut oleh ulama, amalan kita akan diangkat ke langit untuk ditukar kepada suratan buku amalan yang baru. Kita tak tinggal sebulan lagi aja. Lepas tu masuk Ramadan. Seronok tuan-tuan bila kata Ramadan. Betul tak? Ramadan pukul 12 masih ceria masjid-masjid. Dengan tadarus Qurannya, dengan qiyamul lailnya. Cuba tuan-tuan tengok. Lepas Ramadan, sunyi. Tapi alhamdulillah, Masjid Selangor, Pulau Pinang, hebat. Masuk saja Kuala Lumpur, out. Kuala Lumpur, Perak, Kedah sama. Pulau Pinang, Selangor, Johor Bahru, saya tak boleh masuk langsung. Poster tak boleh edar. Edar, dia orang tarik habis. Itu dia di Johor Bahru. Selangor, bagus. Pertahankan Selangor ni. Pulau Pinang, saya pergi ceramah di Melaka, Bukit Rambai. Dia orang kata apa? Apalah Pulau Pinang, azan pun tak boleh, speaker tak boleh kuat. Jangan bohonglah, saya orang Pulau Pinang lah. Kami tiap-tiap malam ada 96 kuliah aktif tiap-tiap malam. Tuan-tuan nak mengaji apa pergi, dikendalikan oleh zon kuliah Islamik tu. Tuan-tuan tengok zon kuliah live setiap malam. Khutbah, kami ada geng ustaz. Contohnya ada isu baru, geng ustaz ni akan keluarkan satu tag khutbah bagi isi-isi. Akhirnya kita baca khutbah rentak yang sama. Semua sama. Alhamdulillah. Macam baru ni kan, apabila salji turun di Khatul Istiwa. Bila turun Khatul Istiwa, ustaz pakai buat tag cerita tentang kiamat. Semua baca nada yang sama. Walaupun huraian berbeza. Saya naik-naik. Tuan-tuan tahu atau tidak? Kawasan Khatul Istiwa ini telah turun salji, menunjukkan bahawa kiamat telah hadir. Boleh tidur? Tidur kayak kita tak tahulah tuan-tuan. Kan? Baru-baru Pulau Pinang. Tu yang kata orang bukan Islam memerintah. Tapi alhamdulillah, dulu peruntukan 12 juta. Sekarang peruntukan Majlis Agama Islam 68 juta. Tuan-tuan, masjid imarah. Sebelum Jumaat ada tazkirah Jumaat 10 minit. Sini ada tak? Ada no? Kami alhamdulillah samalah Selangor. Cuba tengok negeri lain. Kuala Lumpur ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang semua pun pukul 1.20 baca khutbah, 1.50 baru sampai. Sebab apa? Sebab tak ada power. Tapi alhamdulillah Pulau Pinang, Selangor seronok. Macam pihak raya sebelum ni, saya jumpa kawan-kawan banyak orang tua-tua yang pencen di Masjid Shah Alam. Saya tanya pakcik-pakcik, macam mana pihak raya ni, pihak RU 13? Ustaz, kita kekalkan yang lama. Saya tak apa kekal yang lama. Kekalkan yang lama yang ada kuliah, dia kata. Dulu kami duduk kawasan masjid ni, kuliah pun tak ada. Sekarang Masjid Shah Alam sebulan ada 120 kuliah. 120 kuliah subuh, kuliah duha,
kuliah Zuhur, kuliah Asar, kuliah Maghrib, kuliah Isya, Qiyamul Lail. Dia kata mampus, dia kata. Sehari sampai 7 kuliah. Kadang-kadang al-kuliah lagi. Allah Akbar. Yang ni kita nak, dia kata. Kami tak nak yang dulu, dia kata. Alhamdulillah, rupanya Shah Alam menang majoriti 10,000. Orang ni yang satu sokong, tuan. Alhamdulillah. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi dari rahmati Allah. Bila kita ni ada ilmu, ada iman, kita letakkan Allah segalanya, kita tak takut dah. Sebab tu ni, masjid ni nampak cantik. Lepas ni nak buat menara pula. Nabung pembangunan menara, nampak? Menarik. Masjid dah nampak dah. Macam masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock, kan? Tapi aircon tak ada, panas piang. Abang prihatin dia nampak. Aduh, panas semua. Saya kalau panas tak boleh ceramah panjang kan, berpeluh, memang kuat peluh tu. Panas. Oh, itu betul tu. Kipas. Macam tak ada kipas apa? Original dia. Tapi tak bagus, buat aircon lagi bagus. InsyaAllah no. Pakcik pandai tengok dia duduk dekat aircon, dia kurang kena tengok. Tak apa. Tuan-tuan yang dikasih, insyaAllah masa ke depan, bila ada program ni tuan-tuan, kita buat program, orang bagi duit. Bila ada duit, masjid ada duit, tak ada masalah, kita boleh buat apa kita nak. Macam masjid kat kampung dekat Seberang Jaya, nama Masjid Sembilang. Baru ni bentang belanjawan tahunan tuan-tuan, belanja untuk program forum ustaz apa semua 80,000. Bangun jawatan kuasa ni sebab dia tak bentang semua. Belanja untuk ustaz buat program 80,000. Zaman kami 8,000 ya. Apa? Bendahari kata, walaupun 80,000, cuba tengok penyata di bawah. Pendapatan 480,000. Belanja dulu 8,000, pendapatan 30,000. Sekarang 400. Ini yang kita nak. Sebab tu Masjid Kubu Gajah ni, Al-Ihsan, buat program. Jangan kira apa orang kata. InsyaAllah tuan-tuan, hidayah milik Allah. Kita buat program, kita buat ceramah, buat forum. Lepas ni nak buat pula Ihya Ramadan pula, kan? Lepas Ihya Ramadan, berbuka puasa sekali. Ramadan ni bagi hidup program. Kalau boleh, makcik-makcik abang, jangan buka puasa di rumah, buka puasa di masjid. Sebab bila kita berbuka puasa, orang yang buat kenduri, kalau boleh keluarkan penyata. Hari pertama 1 Ramadan, siapa nak buat sedekah, nak buat kenduri, tulis nama. Sekarang dah tulis dah, penuh dah. Habis dah. Alhamdulillah, bagus Kubu Gajah. Tulis nama. Sesiapa yang jamu orang dalam Ramadan, pahalanya seperti mana orang yang berbuka, dan dia tak kurang. Tulis nama. Bila buat macam tu, alhamdulillah tuan-tuan, masjid akan jadi hebat. Bila hebat, Allah angkat bala umum daripada kawasan qaryah kita. Bala umum Allah angkat. Contoh bala umum apa? Rumah kita tak takut nak tinggal. Tak ada lagi tuan-tuan kes cabul. Tak adanya pecah rumah. Sebab orang pakat mengaji ada ilmu. Tapi bila tak ada ilmu, majlis program tak ada, Allah turun bala umum. Tu yang kita nak keluar takut. Takut rumah kita orang pecah lah. Kadang-kadang kita takut anak kita orang rogol dan sebagainya. Tuan-tuan jangan susah hati buat program. Sebab tu bila ada ilmu dan ihsan, maka Nabi dinaikkan atas borak. Nabi dibawa oleh Jibril. Ketika itu Nabi berhenti 3 tempat. Tempat yang pertama ialah Yathrib. Yathrib itu nama sebelum Nabi bagi nama Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Bandar inilah yang Nabi hijrah selepas peristiwa Isra' Mi'raj, setahun lepas tu. Nabi pergi tuan-tuan. Sampai di Madinah, Nabi berhenti pula di satu pokok. Pokok yang Nabi Musa berhenti ketika mana dikejar oleh tentera Firaun. Kemudian Nabi semayang 2 rakaat, Nabi berhenti pula di satu bukit. Nama bukit itu Bukit Tursina. Nabi semayang 2 rakaat. Linuriyahu min ayatina, maka ditunjuk kepada Nabi akan kekuasaan Allah. Apa dia? Ketika Nabi jalan itu, Nabi jumpa akan Ifrit yang sedang mengejar. Abang, saya pergi Baitul Maqdis. Saya dibawa oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ni imam Masjid Aqsa. Dia bawa saya masuk ke dalam Masjid Aqsa yang asal. Masjid Aqsa di atas, yang bawah. Masuk di dalam itu ada satu tiang sebesar mihrab.
Tiang itu ialah tiang yang dibina oleh Efrit zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Bosok tiang tu. Saya masuk. Dia kata, inilah tiang Efrit. Ada seorang pakcik tu, terus dia pergi peluk. Kata pakcik, kenapa peluk? Nak bawa balik seko, dia kata. Saya kata, jangan bawa balik, nanti naik kapal terbang jadi MH730. Hilang nanti, jin bawa lari. Saya kata, jangan nak buat niat macam tu, tak bagus tuan-tuan. Sebab di sana tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, di Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Nabawi, jin lagi banyak. Tuan-tuan jangan kata duduk di sana jin tak ada, lagi banyak jin tuan-tuan. Kepala syaitan lagi ada. Kita kadang-kadang pergi sana, Allah, kadang-kadang perangai kita, dia tunjuk masa tu tuan-tuan. Di sana macam-macam ada. Bukan korporal aja, general pun duduk sana. Sebab pernah berlaku ada seorang pakcik, dia jumpa saya. Saya kata, pakcik nak pergi mana ni? Dia nak pergi sembahyang masjid jin. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi tengok jin. Rupanya dia nak pergi sembahyang, dia kata nak tengok jin. Dia pergi dekat masjid jin tuan-tuan. Masuk depan pintu, dia nampak satu lembaga sedang duduk kangkang. Dia tengok, pensan terus. Memang nampak jin. Dia balik, jadi Parkinson terus. Ustaz, nampak jin Ustaz. Pada muka saya kata. Sana jangan tuan-tuan, jangan cakap. Sama juga, macam baru ni saya balik daripada Sek Kedah. Masa tu buat qiyamul lail dekat budak-budak. Bawa qiyamul lail lah. Habis dia mulai pukul 3 pagi. Saya kata saya ada kuliah subuh, saya nak balik. Balik seorang-seorang. Balik daripada Sek tuan-tuan. Gelap ni. Jalan tak ada apa. Salam hati saya, ya Allah, tak ada apa ni, berhenti dulu. Tunggu kalau kereta lalu. Saya tunggu dekat satu masjid, tiba-tiba ada satu kereta lalu. Saya tengok kereta tu mana? Allah. Tunggu lagi. Ada satu bas lalu. Bas ekspres, saya pun ikut. Bas tu laju, saya laju. Bas tu bagi signal suruh potong, saya tak potong. Takut tuan-tuan. Ustaz pun takut. Tengok, gurun. Nampak signboard. Saya pun potong lah. Potong tuan-tuan. Saya tengok di dalam side tu, side mirror tu, lampu apa pun tak ada. Allah. Dalam hati saya, bas ekspres mana lalu pukul 4 pagi kawasan Sek? Dalam hati saya, jin bah. Saya pun jin. Tutup. Tekan 180. Duk fikir apa? Cuba bayang tengok kalau potong-potong tuan-tuan. Saya tengok driver. Driver tu buat macam mana? Buat dulu. Bukan, saya berhenti kereta, lari balik tu. Tu abang terkejut dah tuan-tuan. Dalam hati, ya Allah, nasib lah tuan-tuan. Tak nampak. Rupanya saya duk mengaji bab jin tuan-tuan. Allah uji saya. Balik kawasan Sek. Dia orang kata, Ustaz, kawasan itulah selalu berlaku kemalangan. Kadang-kadang nampak budak melintas, kadang-kadang mak bawa budak. Dia kata kadang-kadang nampak kereta aksiden. Ustaz nampak apa? Saya nampak bas ekspres. Betul lah Ustaz, pada muka Ustaz. Dia kata, Allahu Akbar. Lagi tiang ni Efrit mengejar Nabi. Nabi buat tak tahu tuan-tuan. Nabi baca ayat Quran. Apa? Ni kalau boleh tuan-tuan, ni anak-anak kita baca. U'izu bikalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani hamma wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela. Ni anak-anak kita ni. U'izu bikalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani hamma wa min kulli ainin lamah. Nanti buku ni tuan-tuan ambil seorang satu, ada dalam ni. Tuan-tuan jangan susah tu. Itu untuk anak kita. Kalau untuk orang lelaki, macam mana? Kalau tak nak gangguan syaitan, sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, sesiapa membaca akan ayat ini, dia mati pada esok pagi, mati dalam fitrah, tak ada dosa, tak ada gangguannya jin, syaitan dan sebagainya. Kita tidur baca tak? Tak ada. Kalau boleh nak semayang, tak nak gangguan jin, baca apa? Qul a'udzu birabbin nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nak halau satu syaitan namanya Khannas. Khannas tu dia datang was-was dalam sembahyang kita. Ni macam-macam ayat yang kita boleh baca. Kalau tak nak gangguan jin yang sangat kuat untuk ganggu, namanya sihir, bacalah surah Al-Baqarah ayat 102 dalam ni ada. Kita ambil seorang satu. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wa sampai wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Baca untuk gangguan jin yang duk tiup untuk sihir. Tuan-tuan nak buku ni? Nak tunggu ceramah saya sampai habis? Tidak, tak dapat. Tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasih. Kemudian Nabi jalan. Nabi tengok-tengok ada manusia. Dia tanam, tumbuh, diketam, tumbuh pula. Ya Jibril, siapa mereka? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang nafkah pada jalan Allah, tanam satu biji benih, keluar 7 cabang. Daripada setiap cabang keluar 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda 1400. Allah sangat luas pengetahuannya dan sangat luas pengetahuan dan sangat hebat, besar. Ni 1400. Sebab tu kita kadang-kadang nak bagi tuan-tuan, takut kita miskin. Saya nak tanya, tak pernah saya jumpa orang yang derma dia miskin. Tak pernah. Saya cerita dalam YouTube, ada seorang makcik datang. Saya forum dengan Ustaz Haslim Bahrin. Malam tu ada 5,000 orang. Hadir 5,000, dapat kutipan derma. Malam tu 15,000. Esok pagi datang seorang makcik, pakai baju biasa aja. Ustaz, dia bubuh dalam sampul. Ustaz, inilah harta saya di akhirat. Saya kata, harta apa ni? Ustaz, inilah harta saya. Ustaz buka, pegang-pegang duit shilling. Shilling pun nak bagi dalam hati. Ustaz buka, Saya buka-buka, ya Allah makcik, dalam sampul surat itu bukan duit shilling, tetapi rantai emas seberat 118 gram. 15,000. Ustaz, ita saya di akhirat. Saya kata, makcik, 15,000 ni saya nak buat titi makcik. Orang lalu dengar kuliah, orang lalu guna, makcik dapat pahala. Alhamdulillah Ustaz, itulah harta saya. Tuan-tuan, kita kadang-kadang ada duit kedekut. Macam duit tu kita punya. Tuan-tuan tengok ni, RM10 ni kan, kita kata kita punya, bukan kita punya. Balik-balik tengok-tengok, tayar pancit, rupanya milik Cina untuk tukar tayar kereta kita. Kita kata rumah kita 40,000, 50,000, 100,000 milik kita. Kita mati, anak kita tak nak duk, isteri kita pun tak nak. Sebab apa? Sebab hantu kita balik. Pernah ada seorang cikgu, dia masuk insurans 1 juta perempuan. Suami dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Dia kata di belakang, isteri saya ambil insurans 1 juta. Kalau dia mati Ustaz, saya kaya. Isteri dia dengar, Ustaz, kalau saya mati, saya balik jadi hantu raya, dia kata. Saya usik suami saya, dia kata. Sampai macam tu. Saya kata, mana boleh, kalau cikgu mati, dia kahwin lain lah. Dia sedia guard polis. Hantu raya datang, dia tembak mati yang cikgu-cikgu kali. Dia kata, biar aku mati 2 kali, tapi hantuku tak mati, dia kata. Sampai macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Rumah kita tinggal, isteri kita tinggal, mana milik kita? Sebab tu tuan-tuan, bila kata macam tu, ni Nabi kata, itulah orang yang banyak masa hidupnya mengeluarkan sedekah dan bantu. Linuriyahu, dalam lagi Nabi tengok ada satu hamba Allah, dia hentuk pecah, jadi balik, hentuk lagi pecah. Ya Jibril, siapa mereka? Itulah di antara orang-orang yang apa? Diberikan amanah kepada dia, tapi dia sia-sia. Dia beri beban, dia bagi amanah, dia buat juga dosa yang dia buat. Itu yang berlaku. Kita angkat cerita. Akhirnya Nabi SAW banyak linuriyahu min ayatina sampai ke Masjid Al-Aqsa. Yang ni saya nak cerita. Di Masjid Al-Aqsa tuan-tuan, ada 8 makam Nabi. Nabi yang pertama, saya jumpa Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib,
Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan yang ke-9 Nabi Yusuf bin Nun. Siapa pergi sana? Ya. Saya cerita dah 2-3 hari lepas. Nabi Yusuf bin Nun, tuan-tuan, makam dia, kubur dia tak tahu dekat mana. Tapi Nabi Ibrahim, kubur dia ada di Palestin. Kubur Nabi Ibrahim ada, kubur Nabi Yakub ada, kubur Nabi Yusuf ada, kubur Nabi Ishaq ada, kubur Nabi Daud ada. Memang dia tulis kubur Nabi Allah. Nabi Daud, kubur dia besar ni aja. Tapi diberikan masuk 3 bangsa. Islam, Yahudi, Kristian, Islam. Yahudi belah sana. Islam, Kristian boleh masuk. Ditulis King David. Kami masuklah, tengok Yahudi punya banyak. Nak masuk kena pakai kupiah. Yang Islam kena pakai kupiah, Yahudi pakai, yang Kristian pakai tu. Kan? Masuk yang Yahudi. Yang Kristian duk itulah. Yang Islam ni duk baca doa. Saya masuk. Orang tak ramai, orang Palestin aja. Saya masuk tengok kubur Nabi Daud, terus takbir. Saya takbir. Puak-puak Palestin. Yang pakcik yang ikut saya ni semua muka pucat. Ustaz, saya kata kenapa? Bahaya Ustaz. Nanti syahid Ustaz. Saya kata syahid tak apa, mati di bumi haram ni pahala besar. Ustaz, syahid juga Ustaz. Cucu ada 36, siapa tengok? Oh, orang tua-tua ni kan. Di situ ada kubur Nabi Daud. Yang ni Yahudi lah, doa. Pegang Taurah dia memang. Yang ni Kristian. Sebelah ni Islam. Saya sampai Arab. Doa Melayu. Ya Allah, ini Nabi Daud, ya Allah, yang jamin syurga Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Masukkan syurga kami seperti Nabi Daud alaihi salam, ya Allah. Pakcik-pakcik ni dengar makcik menangis, tuan-tuan. Kemudian kami keluar di depan kubur Nabi Daud. Mereka tanam banyak pokok. Pokok yang disebut dalam hadis gharqad, la taqumus saah, tak berlakunya kiamat hatta tuqatilul muslimun al-yahud, sehinggalah orang Islam akan lawan orang Yahudi. Wara al-yahud min hajar wa sajar, orang Yahudi sembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sajar, batu kayu akan bercakap, hadza yahudiyun warai, ni Yahudi sembunyi balikku, faqtuluh, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali satu pokok nama gharqad, sajaratul yahud, pokok Yahudi. Mereka tanam sebab mereka baca hadis, tuan-tuan. Tapi kita tak baca hadis. Lawan hadis lagi pada. Lawan Nabi lagi pada. Tuan-tuan, mereka tanam penuh. Dan mereka juga menanam pokok zaitun. Pokok zaitun cukup subur. Zaitun mereka besar ni. Dan satu kurma yang sangat masyhur datang daripada Palestin, namanya kurma Mojul. Pernah dengar? Tuan-tuan try pergi dekat sekolah menengah teknik Shah Alam, depan tu ada Mehnas. Pernah pergi tak? Tuan-tuan tanya Mojul. Harga dia 1 kilo 150. Besar ni, besar. 2 biji makan kenyang. Besar. Itu di Palestin, ditanam oleh orang Yahudi, tuan-tuan. Dan saya tengok, alhamdulillah, banyak mereka tanam buah delima. Buah delima mereka, Allah, besar ni. Kita punya besar ni. Mereka besar ni. 3 biji, 4 biji, 10 syekal. Syekal tu dalam duit Israel. Duit yang pada Palestin tak laku. Besar ni. 10 syekal sama 10 ringgit. Besar ni. Makan sebiji, kenyang. 2 orang boleh kenyang. Tapi syarat kena telan dengan biji-biji. Kalau makan tu tak kenyang lah. Maka telan. Sebiji ni 2 orang makan. Allahu Akbar. Punya subur.